Okey, ini topik yang keempat bab keempat. Kita sambung lagi. Sekarang kita akan masuk kepada menyelia prestasi kemajuan kerja. Okey, yang ini bila kita dah agihkan tugas pada topik-topik yang sebelum ni, saya dah ajar awak cara nak buat penjadualan kerja, pengagihan tugas kan. Jadi bila dah berlaku proses kerja tu, okey, jadi kita sebagai penyelia dikehendaki menyelialah ataupun kita menilai prestasi kemajuan kerja. Okay, menilai prestasi kemajuan kerja ni tak semestinya dia merangkumi tenaga kerja sahaja. Maknanya bukan sahaja awak nilai pekerja awak lah. Sama ada dia boleh buat kerja ke atau tidak, tak semestinya lah. Dia merangkumi semua termasuk dari segi bahan, dari segi masa yang diambil, okay, dari segi mesin, kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi semua tu awak nilai dan kena masukkan dalam lembaran kerja nanti. Okey, untuk dalam bab 4 ni, kita ada 4 subtopik, iaitu yang pertama mengenai carta organisasi bengkel. Okey. Jadi untuk kita menilai prestasi kerja ni, kita mesti tahu hierarki jawatan lah ataupun organisasi bengkel kita. Maknanya orang daripada orang atasan dia akan menilai orang bawahan dia. Okey, melalui carta organisasi inilah kita boleh tahulah siapa yang akan nilai kita. Ataupun kita bila kita berada di peringkat pengurusan ke, kita bertanggungjawab untuk menilai siapa. Okay, kemudian nombor 2 adalah status kerja. Status kerja ni berkait dengan organisasi bengkel tadi. Jadi setiap jawatan yang ada dalam organisasi bengkel dia punya status kerja lah, apa tanggungjawab dia, apa tugas dia yang dia kena lakukan. Okey, yang ketiga adalah pelan pemulihan ataupun kelas ganti. Okey, yang ini jika berlaku masalah, okey, dalam perancangan yang kita dah buat. Sebelum tu kita dah buat perancangan kerja kan. Jadi bila kita dah buat perancangan kerja, jika berlaku masalah, kita kena keluarkan satu pelan pemulihan ataupun kelas ganti lah. Yang keempat adalah menyimak kemajuan helaian kerja. Jadi bila 1, 2, 3 tu kita dah ada, dah berlaku dah proses kerja tu, jadi kita mesti buat satu helaian kerja yang menyatakan proses, maknanya dia punya tahap kemajuan tu dah sampai tahap mana. Jadi kita kena semak lah helaian kerja tu sama ada sudah mencapai target yang kita nak atau tidak. Okey, untuk subtopik yang pertama, kita tengok kepada carta organisasi bengkel. Okey, carta organisasi bengkel. Saya rasa awak pun selalu dengar kan organisasi ni apa kan. Jadi yang ini kita tekankan kepada bengkel lah sahaja. Okey, carta organisasi ni kalau kita pergi kepada syarikat dia lebih meluas. Yang ini kita fokus kepada bengkel sahaja dulu. Jadi kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan organisasi. Okey, kalau organisasi maksud dia kalau mengikut Kamus Dewan, dia merupakan kesatuan atau gabungan, okey, yang merangkumi manusia, alatan, kemudahan dan bahan yang diselaras secara sistematik. Okey, kalau seorang-seorang dia tak akan membentuk organisasi. Contoh dalam bengkel ni, ahli seorang je yang ada. Semua benda dia je yang buat. Maknanya dalam bengkel tu tak akan ada organisasi sebab hanya wujud seorang sahaja. Dia mesti ada gabungan. Gabungan ni maknanya mestilah melebihi seorang, melebihi satu. Okey, dia juga tak semestinya carta organisasi ni dia melibatkan manusia. Ada yang melibatkan peralatan, melibatkan kemudahan dan juga bahan yang mana kita buat aturan dia tu, kita selaraskan aturan dia tu secara sistematik. Okey, di bawah carta organisasi ni kita ada dua jenis. Okey, ada organisasi formal dan ada juga organisasi tidak formal. Okey, kita tengok organisasi formal. Organisasi formal ni umumnya dia memberi faedah kepada semua. Okey, tak ada organisasi yang tidak memberi faedah.
Ada tak awak reka, bukan reka lah, maknanya pergi dekat satu organisasi, satu institusi, awak buat organisasi tapi organisasi tu tak ada faedah. Kalau tak ada faedah, awal-awal lagi memang orang tak buat organisasi lah kan. Okey, jadi dalam organisasi formal, dia terdapat aliran penurunan kuasa untuk mencapai matlamat atau objektif organisasi tersebut. Maknanya dalam contoh awak wujudkan satu persatuan mendaki gunung contoh Jadi dalam persatuan mendaki gunung mestilah ada aliran penurunan kuasa, siapa yang paling ketua. Okey, ketua ni dia akan agihkan kerja kepada orang bawahan dia. Jadi bawah pada dia, dia akan ada pembantu dia pula. Okey, contoh. Matlamat, mestilah ada matlamat. Sesuatu organisasi tu diwujudkan, mesti ada matlamat. Jadi nak capai matlamat tu, mestilah memerlukan kerjasama ahli-ahli organisasi. Okey, contoh yang kita tahu paling terdekat adalah organisasi dekat kita punya college kan. Siapa kita punya pengarah, siapa kita punya timbalan pengarah, siapa ketua panitia, ketua jabatan, ketua program, ketua bengkel. Lepas tu kalau awak dekat peringkat kelas, biasanya dalam kelas ada ketua kelas, ada penolong kelas. Jadi kita ada aliran penurunan kuasa. Tak boleh, contoh dalam satu persatuan ada 10 orang tu semua pegang jawatan pengarah. Tak ada pun timbalan pengarah, tak ada setiausaha ke, tak boleh. Okay, itu tak dipanggil organisasi formal lah sebab dia tidak ada penurunan kuasa. Okay, kemudian apa yang dimaksudkan dengan organisasi tidak formal? Okay, organisasi tidak formal merupakan satu agensi yang mempercepatkan tindakan untuk mencapai sesuatu tujuan. Okay, yang tidak formal ni, dia hanya tolong untuk mempercepatkan tindakan sahaja. Dia bukan satu badan organisasi lain pula, tak. Okay, cuma dia tidak diiktiraf sebagai organisasi formal lah. Okay, sebagai contoh dalam pentadbiran dalam PIBG sekolah, awak tahu kan ada PIBG kan setiap sekolah. Jadi dalam PIBG tu ada punya pengetua. Okay. Jadi pengetua ni dia boleh membantu untuk mempercepatkan sesuatu tindakan yang dibincangkan dalam PIBG. Jadi PIBG dah putuskan nak buat macam ni untuk pelajar. Jadi dengan bantuan pengetua ni, dia boleh mempercepatkan tindakan untuk mencapai sesuatu tujuan tersebut. Jadi dia dikira adalah organisasi yang tidak formal. Okey, tujuan organisasi bengkel. Kenapa kita dekat bengkel kita mesti wujudkan organisasi? Okey, boleh tak kita tak payah wujudkan, kita biarkan je siapa yang masuk, kemudian tak tahu siapa yang uruskan pasal mesin, berlaku kemalangan, siapa yang in charge, kita tak tahu. Okey, masing-masing cuba lepas tangan. Itu tak boleh lah. Jadi kita kena wujudkan organisasi di setiap bengkel. Tujuan dia apa? Yang pertama, untuk mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur dan tersusun. Jadi kita tahu siapa ketua kita, siapa pembantu dia, bawah dia pula siapa yang uruskan pasal kebersihan, siapa yang uruskan pasal keselamatan dan sebagainya. Okey, tujuan yang kedua, supaya kita dapat menyusun pembahagian dan agihan tugas dalam bengkel. Okey, kerana fungsi sebuah bengkel dia sama juga seperti sekolah, sama juga seperti kilang pengeluaran. Maknanya dia melibatkan individu-individu lain dalam bengkel tersebut. Okay, macam awak lah duduk dalam bengkel kan, dia melibatkan pelajar. Jadi siapa yang nak uruskan pelajar, siapa yang nak uruskan bahan mentah, siapa yang nak uruskan mesin, okay, siapa nak uruskan pasal keceriaan. Okay. Kemudian tujuan yang ketiga untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan di dalam bengkel. Okay, bila ada organisasi maknanya sebarang berkaitan mengenai pengajaran dan pembelajaran, maknanya cikgu pun boleh tahu nak merujuk kepada siapa. Pelajar boleh tahu nak merujuk kepada siapa. Bila ada organisasi bengkel yang tersusun, yang sistematik. Okey, kemudian organisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu, menjimatkan bahan dan masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali. Okey, seperti mana yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancang. Okey, maknanya contohlah awak nak buat amali kan.
Maknanya bila nak buat amali, mestilah mesin itu dalam keadaan bersedia, tidak ada kerosakan. Kalau rosak, siapa yang akan uruskan? Kita boleh merujuk kepada organisasi bengkel tersebut. Okey, cikgu mana yang terlibat dengan mesin tersebut? Cikgu mana yang jaga mesin tersebut? Jadi dia kena uruskan tentang penyelenggaraan. Kemudian bahan mentah, contohlah awak nak guna besi kan untuk buat kerja amali. Okey, siapa yang jaga bahan mentah? Siapa yang uruskan bahan mentah? Siapa yang uruskan peralatan-peralatan yang awak nak gunakan? Macam angkut bina, pembaris besi, apa semua tu. Mestilah awak akan gunakan bahan-bahan di store. Jadi siapa yang uruskan store? Jadi ini semua merujuk kepada organisasi bengkel. Okey, ini contoh carta organisasi di bengkel. Contohlah. Okey, lain bengkel mungkin lainlah organisasi bengkel dia. Organisasi dia mungkin kita tengok dia bergantung kepada keperluan bengkel tersebut. Okey, kita tengok ini contoh kena ada pengurus Mesti ada pengurus bengkel. Ataupun kalau kita dekat NPI ni ada ketua bengkel kan. Okey, kemudian bawah ketua bengkel, pengurus bengkel ni ada penyelia dan juga penyelia keselamatan. Okey, penyelia keselamatan dia hanya jaga bahagian keselamatan sahaja. Kalau untuk penyelia, penyelia bawah dia ada foreman. Foreman yang in charge mesin tu. Kemudian ada penjaga store. Bawah penjaga store dia ada pula operator mesin. Okey, ini contoh bengkel yang kecil lah. Kalau berada di industri, di syarikat, pengurusan bengkel ni mungkin lagi besar. Okey, dia lagi banyaklah jawatan-jawatan yang lain Okey, kita akan pergi seterusnya kepada status kerja. Okey, status kerja maknanya tadi awak dah tengok dalam organisasi bengkel ada banyak jawatan kan? Okey, yang ini kan. Jadi kita akan pergi kepada status kerja satu persatu. Okey, pengurus bengkel apa dia punya tanggungjawab, apa dia tugas dia, penyelia apa, foreman apa, penjaga store apa, operator mesin apa. Okey, kita pergi kepada status kerja yang pertama. Okey, tengok yang saya highlightkan merah ni dalam organisasi kat sebelah ni adalah untuk jawatan pengurus bengkel kan. Jadi kita tengok dulu pengurus bengkel apa tanggungjawab dia. Okey, pengurus bengkel bertanggungjawab semua yang berlaku dalam bengkel. Sebab dia yang menguruskan, dia kena tahulah semua. Semua tu apa termasuk pengeluaran seharian atau sebulan. Contoh bila bengkel tu buat satu produk, dia kena tahulah dalam sehari bengkel tu mampu menyiapkan berapa unit. Okay, dalam sebulan, dalam seminggu berapa unit, dia kena tahulah supaya dia boleh pastikan sama ada target dia, sasaran bengkel tu tercapai atau tidak. Kemudian pengurus bengkel ni juga haruslah bertanggungjawab mengenai pengurusan dan juga majikan. Bukan di mana dia tu uruskan majikan, maknanya dia tahu mengenai bab-bab pengurusan ni lah. Okey, dan juga dia adalah sebagai perantara ataupun kalau bengkel tu hanya kecil sahaja, dia adalah sebagai majikan sendiri. Okey. Jika ada lagi pihak atasan, dia tu macam orang tengah lah. Okey. Jadi dia kena tahu tanggungjawab tu. Kemudian dia kena jaga kebajikan pekerja. Kebajikan pekerja. Kena jagalah sama ada dia kena pastikan pekerja dia tu diberi rehat yang mencukupi. Okey, waktu bekerja tidak melebihi berapa-berapa jam. Okey. Dan jika berlaku kemalangan, apa yang patut dilakukan? Okey, kebajikan pekerja lah. Itu semua termasuk dalam kebajikan. Kemudian amalan polisi yang ditetapkan oleh pengarah. Macam yang saya dah bagi tahu awal-awal, topik awal-awal hari tu kan, kita belajar mengenai dasar dan polisi. Jadi pengurus bengkel dia harus peka, polisi apa yang diamalkan oleh syarikat tu, dasar apa yang diamalkan oleh syarikat itu, dan dia kena pastikan polisi itu diamalkan di bengkel yang dia uruskan ni. Kita tengok pula kepada status kerja yang kedua, iaitu status sebagai penyelia. Penyelia yang pertama dia punya tanggungjawab dia kena uruskan ataupun mengendalikan in charge satu kumpulan pengendali.
Okey, kumpulan pengendali ni maknanya yang bawah daripada dia lah. Dia yang kena jaga, dia kena monitor. Okey, supaya dia mesti pastikan kumpulan bawah dia ni buat kerja dengan baik, menghasilkan kerja mutu kerja yang bagus dan boleh menghasilkan produk dalam kuantiti yang banyak mengikut jangka masa yang ditetapkan. Okey. Yang kedua, dia haruslah tahu dalam menyelesaikan masalah yang mungkin wujud dalam kumpulan dekat bawah dia. Contoh bawah penyelia kita ada foreman kan. Di peringkat foreman ni mungkin ada masalah. Contoh foreman mungkin ada foreman yang kurang kemahiran mengenai sesuatu mesin. Jadi penyelia mungkin boleh ambil satu tindakan dan hantar pergi kursus ataupun dia sendiri yang mengajar, yang training foreman tu. Okay, lepas tu mungkin ada juga masalah di peringkat penjaga store. Mungkin ada masalah di peringkat operator mesin. Jadi dia kena tahu nak selesaikan masalah yang berlaku di peringkat bawahan dia. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada foreman sekiranya masalah itu tidak dapat diselesaikan. Contohnya bila berlaku masalah, penjaga store ataupun operator mesin, dia buat aduan kepada foreman dan jika foreman tidak boleh menyelesaikan masalah tu, dia boleh juga laporkan kepada penyelia. Bila penyelia ni kadang-kadang ada juga penyelia yang tidak 100% dia mahir mengenai teknikal lah pasal mesin-mesin yang ada dalam bengkel. Jadi dia boleh merujuk kepada foreman tersebut sekiranya dia sendiri tak boleh menyelesaikan masalah. Okey, kemudian kita tengok kepada penyelia keselamatan. Apa tugas penyelia keselamatan? Yang pertama, confirmlah dia menjaga keselamatan bengkel serta peralatan dan mesin. Okey, termasuklah orang yang guna mesin itulah. Kemudian, dia bertanggungjawab terhadap apa juga kemalangan yang berlaku dalam bengkel. Bila berlaku kemalangan dalam bengkel, orang yang bertanggungjawab adalah penyelia keselamatan. Sebab apa? Sebab penyelia keselamatan sepatutnya dia kena pastikan keadaan bengkel itu selamat untuk digunakan. Maknanya jika berlaku kemalangan, melibatkan manusia, kalau kesalahan pengguna itu sendiri, kesalahan operator itu sendiri, itu lain. Tapi bila melibatkan kesalahan contoh wiring dia tak betul, plug dia tak, mesin tu rosak tapi dia tak letak notis, itu maknanya di bawah tanggungjawab dia. Kemudian rekod-rekod kemalangan yang berlaku dalam bengkel tersebut mestilah disimpan oleh penyelia keselamatan. Bukan disimpan oleh penyelia, bukan disimpan oleh foreman, bukan disimpan oleh pengurus bengkel. Penyelia keselamatan yang akan menyimpan rekod-rekod kemalangan yang berlaku. Yang keempat, kita tengok foreman pula. Foreman dia punya tugas dia adalah menjalankan tugas dia, dia merupakan dilantik di kalangan pekerja yang mahir mengenai sesuatu mesin ataupun sesuatu kemahiran, suatu tugas teknikal lah kalau kita panggil. Dia tak boleh orang yang baru-baru masuk kerja terus awak lantik dia sebagai foreman, dia tak ada pengalaman, tak boleh. Kita kena daripada pekerja yang mahir dan juga berpengalaman. Foreman mesti ada sifat kepimpinan. Sebab apa? Sebab bawah dia ada pekerja bawahan dia. Iaitu penjaga store dengan operator mesin. Tak boleh foreman duduk diam je, orang bawahan dia pula yang bagi arahan. Dia mesti ada sifat kepimpinan tu. Kemudian dia mestilah bijak menyelesaikan masalah yang mungkin berbangkit dari semasa ke semasa. Terutamanya masalah yang melibatkan teknikal lah, foreman ni. Dia mesti tahulah macam mana, contoh mesin rosak, dia mesti tahu. Kalau bunyi macam ni, punca dia apa. Biasanya foreman ni dia dah arif lah pasal mesin-mesin ni. Kemudian kita pergi kepada penjaga store. Penjaga store dia punya tugas dia adalah mengeluarkan barang-barang dari store serta memastikan alat-alat tersebut dipulangkan dalam keadaan baik. Contoh bila sesuatu kilang, sesuatu bengkel tu nak menggunakan peralatan, dia akan rujuk kepada penjaga store lah. Dia akan minta penjaga store untuk keluarkan barang-barang tersebut. Sebab kadang-kadang setengah-setengah bengkel dia tak benarkan sebarangan pekerja masuk ke dalam store. Takut jika berlaku kehilangan. Penyimpanan rekod alat-alat di samping membuat pemeriksaan stok pada masa-masa tertentu. Jadi bila dah ada
penggunaan alat-alat ni, dia kena rekod. Okey, siapa yang guna dan pemulangan tu dipulangkan, barang tu dipulangkan dalam keadaan baik dan dikena periksa stok lah. Jika berlaku kerosakan pada alat-alat bengkel, jadi mungkin alat tu boleh dihapuskan dan diganti dengan alat-alat baru, jadi dia kena periksa lah. Okey, stok mana, peralatan apa, contoh angkut vinyl tak cukup, contoh pembaris besi tak cukup, kikir tak cukup. Jadi dia kena pastikan kuantiti yang ada dalam stok adalah mencukupi untuk kegunaan bagi pihak pengeluaran supaya boleh mencapai target yang ditetapkan, berapa unit itu. Okay, last sekali ialah operator mesin. Okay, operator mesin dia punya tugas dia adalah untuk mengendalikan mesin yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Okay, contoh awak masuk kilang kan, awak dilantik sebagai operator di bahagian mesin larik. Jadi awak kena kendalikan mesin tu sahaja. Tak perlu usik mesin-mesin orang lain. Okey, kadang-kadang setengah-setengah kilang dia dah tetapkan mesin A, individu A sahaja. Hanya satu individu sahaja yang guna. Mungkin dia tak nak ada campur tangan banyak, ada campur digunakan oleh banyak tangan kan. Jadi bila dah banyak tangan, kemungkinan bila dah berlaku kerosakan, masing-masing tak nak mengaku. Ada sesetengah lah macam tu. Okey, tapi ada juga yang digunakan oleh individu yang berbeza dan biasanya penyelia dia ada rekod lah. Hari ini siapa yang gunakan mesin ni, hari keesokannya siapa yang gunakan mesin ni. Jadi bila berlaku kerosakan, dia boleh rujuk kepada individu-individu tersebut. Okay, yang kedua, menghasilkan bilangan produk atau komponen mengikut jumlah yang ditetapkan. Jadi operator mesin ni lah yang terlibat dengan production. Okey, dia akan kena buat produk tu. Kemudian yang ketiga, bertanggungjawab menjaga mesin serta menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, macam kereta lah, macam motor awak kan, awak kena tukar minyak hitam, okey, kena tukar spark plug ke. Jadi bila dah sampai masa, operator mesin ni dia sendiri yang kena buat penyelenggaraan. Dan jika kerosakan yang berlaku tu tak boleh diselenggara, dia kena maklumkan kepada foreman ataupun kepada penyelia. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada topik yang terakhir lah. Okey, saya rasa ini pelan pemulihan ataupun kelas ganti ni. Okey, awak pernah dengar kan apa dia pelan pemulihan? Pernah dengar tak kelas pemulihan? Kalau dekat sekolah kan kita ada kelas pemulihan kan. Biasa kelas pemulihan ni cikgu-cikgu dia buat untuk pelajar yang macam mana? Pelajar yang bermasalah kan. Bermasalah dari segi akademik. Mungkin dia pencapaian akademik dia tu tak cemerlang, tak begitu bagus. Mungkin juga pelajar tu akademik bagus tapi dia punya sasiah dia punya disiplin dia tak bagus. Jadi dia memerlukan kelas pemulihan. Okey, ada juga ataupun setengah-setengah tempat dia panggil kelas ganti lah. Supaya dia dapat diberi pengajaran ataupun melalui sesi pembelajaran yang tambahan berbanding dengan orang lain. Jadi sama juga dalam situasi kerja, pelan pemulihan ni kita gunakan bila berlakunya timbul wujudnya masalah di kalangan pekerja atau wujudnya masalah di kalangan bengkel. Maksudnya termasuklah bahan ke peralatan ke semua ni akan dikaji lah. Okey. Jadi masalah-masalah yang timbul ni yang boleh mengganggu jangka masa ataupun tempoh pengeluaran. Contoh sepatutnya awak siapkan produk ni 1000 unit dalam tempoh 2 minggu contoh kan. Jadi bila berlaku masalah sampai 3 minggu pun produk awak tak boleh siap. Tak mencukupi 1000 unit. Jadi bila pihak atasan kaji-kaji, bila dia dah kenal pasti punca, dia akan buat satu pelan pemulihan supaya next target dia masalah ini tak berlaku lagi. Okey. Jadi apa yang awak patut tahu mengenai pelan pemulihan ataupun kelas ganti ni? Okey, kita tengok apa yang ada bawah pelan pemulihan ni. Okey, pelan pemulihan tugas dia apa? Okey, untuk menambah baik tugas yang ada dah. Maksudnya bila berlaku masalah, maksudnya ada sesetengah bahagian atau sesetengah tugas perlu ditambah baik. Okay, supaya menjadi lebih produktiviti dan cekap.
Kemudian tujuan pelan pemulihan tugas kita buat untuk menjadikan kerja ni mesti mengikut hierarki dan arahan daripada atas ke bawah. Okay, mungkin sebelum ni masalah berlaku disebabkan oleh kerja ataupun arahan yang dilakukan, yang diberi tidak mengikut hierarki. Kerja lebih teratur, kerja akan lebih teratur sebab kita dah kenal pasti masalah tu dekat bahagian mana. Mengikut carta ahli, jadi dia lebih teraturlah mengikut carta ahli kerja serta peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Sebab bila kita buat pelan pemulihan, maknanya kita dah tahu punca tu kat mana kan. Jadi contohnya bila berlaku masalah berkait dengan peraturan dan undang-undang, jadi kita dah atur supaya berlaku penambahbaikan di bahagian tersebut. Kemudian pemulihan tugas ni perlu bila kita nak buat pemulihan untuk sesuatu tugas, maknanya kita perlu kemukakan memo atau permohonan bertulis kepada bahagian atau unit yang berkaitan. Bukan kata simply tiba-tiba awak cakap nak buat pemulihan macam ni. Orang ni kena buat macam ni. Tak boleh. Awak kena keluarkan, kena ikut step dia lah. Kena kemukakan memo dahulu ataupun selain memo tu kita panggil permohonan bertulis lah kepada bahagian yang terlibat. Supaya kita kemukakan, maknanya kita minta supaya dia bahagian tersebut mengadakan pelan pemulihan. Kemudian pelan pemulihan tugas perlu mengandungi maklumat berkaitan langkah-langkah atau pelan tindakan jika berlakunya kegagalan di dalam memenuhi janji kepada pelanggan. Maknanya bila sekiranya berlaku sebarang masalah, maknanya dalam pelan pemulihan tugas tu dah ada dia punya step-step dia, apa yang perlu dilakukan. Kemudian selepas tu kita bila dah ada pelan pemulihan, kita akan terima salinan pelan pemulihan tugas daripada bahagian dan unit yang berkaitan. Kemudian boleh semak pelan pemulihan tugas tersebut bagi memastikan ia mengandungi maklumat yang diperlukan dan juga yang ditetapkan. Kemudian boleh filekan pelan pemulihan tersebut sebagai rekod ataupun sebagai tujuan rujukan. Sebagai langkah-langkah pelan pemulihan ni. Langkah-langkah dia. Maknanya bila kita nak adakan dah keluarkan memo, jadi unit tu akan keluarkan pelan pemulihan kan. Dalam pelan pemulihan tu dia akan rangkalah apa langkah-langkah tindakan tu. Jadi nak keluarkan langkah-langkah ni, dia ada bukan prosedur lah, maknanya dia ada beberapa kaedah yang boleh dilakukan oleh bahagian-bahagian yang terlibat lah. Contoh yang pertama, dia boleh berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Maknanya melalui perbincangan dengan pekerja, ketua kita tu maknanya dia boleh tahulah masalah tu berpunca daripada mana. Berbincang dan bersemuka dengan pekerja ni kalau boleh contoh tidak dilakukan dalam berkumpulan lah. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tu mungkin ada masalah yang berlaku berpunca daripada sikap antara pekerja dengan pekerja yang lain. Jadi bila berkumpulan mungkin ada yang rasa benda tu perlu disorokkan. Jadi dia takut benda tu dia takut rakan sekerja dia tahulah. Jadi sebagusnya, seeloknya majikan kita tu panggil secara face to face lah, one by one. Jadi secara formal ataupun tak formal tu terpulanglah kepada kaedah majikan tu untuk berbincang dengan pekerja dia. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan terhadap pekerja anda. Yang ini dia turun padang. Ketua kita kena turun padang. Kena tengok, kena round bengkel, kena round di kawasan kerja, kawasan kilang. Tengok apa masalah yang berlaku. Jika bukan melibatkan tenaga kerja, mungkin masalah itu boleh melibatkan dari segi bahan yang tidak mencukupi atau mungkin daripada susun atur yang tidak betul. Kemudian, ciptakan sistem ganjaran pekerja. Ini salah satu. Sebab kadang-kadang bila awak berada di dunia kerja, dah masuk dunia pekerjaan, kadang-kadang ada pekerja yang jenis yang suka lompat-lompat kerja kan. Daripada kilang A, kemudian dia berhenti, dia kerja sekejap sebulan, 2 bulan, kemudian dia lompat lagi, dia pergi kilang B. Kadang-kadang ada yang kerja dah setahun, dah expert dah pandai, dah mahir dah guna mesin sekian-sekian, kemudian dia lompat lagi pergi ke kilang lain.
Ini sebabkan tawaran yang diberikan oleh kilang lain itu mungkin lebih tinggi lah daripada syarikat yang dia bekerja pada waktu tersebut. Jadi untuk nak mengelakkan ni, syarikat kena ciptakan sistem ganjaran pekerja supaya pekerja ni rasa dihargai. Okey? Ataupun dia rasa ada kelebihan di syarikat tersebut. Jadi dia tak perlu lagi lompat ke syarikat lain. Contoh apa? Contoh sistem ganjaran ni macam yang biasanya bonus lah. Kemudian selain bonus, ada juga yang jenis bagi allowance kedatangan, okey. Yang datang full, contoh bulan tersebut dia akan dapat allowance kedatangan, okey. Itu antaranya lah. Kemudian sediakan suasana kerja yang santai. Suasana kerja yang santai ni maksudnya awak tidak perlu beri terlalu tekanan kepada pekerja untuk menyiapkan target. Okey. Bukanlah maknanya kita bagi kelonggaran pekerja tu boleh malas-malas, boleh bermalas-malasan. Tapi maknanya kita sebagai majikan tak perlu terlalu push. Cuma pastikan target itu boleh dicapai asalkan pekerja-pekerja ni tidak rasa tertekan. Maknanya kita bagi tempoh rehat yang mencukupi kepada pekerja, macam tu. Dan yang last sekali adalah menyediakan ruang kenaikan pangkat atau gaji kepada pekerja. Okey, ruang kenaikan pangkat kepada gaji pekerja ni supaya pekerja ni rasa bila dia berada di satu syarikat tu, dia ada rasa satu penambahbaikan dalam kehidupan dia. Maknanya bukan 20 tahun, 20 tahun sebagai operator. Sampai dia bersara, sampai umur 50, 60 pun sebagai operator sahaja. Tak. Okey. Jadi kita sediakan ruang kenaikan pangkat ataupun gaji lah. Gaji ni biasa ada. Okey. Pangkat ni kadang-kadang tengok jugalah. Setengah-setengah syarikat tu mungkin dia ada beberapa syarat lah untuk pada kenaikan pangkat ni. Okey. Kemudian kita tengok kepada menyemak kemajuan helaian kerja. Okey, menyemak kemajuan helaian kerja ni macam mana? Objektif dia apa? Kenapa kita perlu semak? Okey, objektif dia sebab bila kerja kita dah berjalan seperti biasa kan, kita kena periksa lah, kena nilai supaya kita dapat memeriksa perkembangan kerja sama ada menepati kehendak jadual dan mendokumentkan perkembangan tersebut. Okey, keperluan untuk mendapatkan maklumat perkembangan kerja. Kenapa kita perlu buat? Supaya kita dapat melihat perjalanan kerja tu. Okey, sama ada berjalan dengan lancar atau tidak. Kemudian kita boleh tengok masalah tu mungkin boleh tengok di bahagian lukisan kejuruteraan. Sama ada mungkin masalah tu bila berlaku masalah dekat produk, mungkin masalah tu berpunca daripada bahagian peringkat awal-awal kan di bahagian lukisan kejuruteraan tu. Kemudian kita boleh check juga dia punya spesifikasi kualiti. Mungkin produk yang kita hasilkan tu tidak mengikut spesifikasi. Kemudian kita boleh tengok perkembangan dari segi kuantiti. Mencapai target atau tidak untuk sasaran yang kita dah tetapkan. Kemudian jadual perancangan kerja. Maknanya kita boleh tengok susunan mesin macam mana, susunan tenaga kerja macam mana, cara kita memberi penugasan kepada orang bawahan macam mana. Kemudian keperluan undang-undang atau peraturan. Adakah undang-undang yang kita gunakan dekat tempat kerja kita tu dah mencukupi atau perlu lagi penambahbaikan untuk kita masukkan undang-undang lain ataupun polisi lain ataupun dasar lain. Okey, contoh ni boleh tengoklah undang-undang yang ada OSHA, ada COP, ada QA. Kemudian keperluan belanjawan. Okey, kebelanjawan ni merangkumi semualah jika berlaku masalah contoh penyelenggaraan mesin, okey, bahan kerja tidak mencukupi, bahan mentah tidak mencukupi, okey. Jadi dia dah merangkumi semualah dalam keperluan belanjawan. Kita boleh tahu dah melalui lembaran perkembangan kerja ni. Okey, format untuk lembaran semak kemajuan kerja. Yang pertama adalah kita perlu menyelia proses pembuatan. Proses pembuatan ni bukan di bahagian produk sahaja, dia melibatkan juga fasa individu dan juga aliran bahan dan juga barang. Maknanya kita boleh tengok sepanjang proses nak menghasilkan satu produk, mungkin masalah tu berada di pihak individu. Mungkin masalah tu berada di pihak aliran barang ataupun bahan. Okey, jadi kena selialah di sepanjang proses tersebut. Kemudian kita kena kawal selia inventory dalam bentuk bahan kerja ataupun bahan siap yang bersedia untuk dihantar. Inventory ni barang-barang yang kita guna dalam bengkel lah.
Okey. Kemudian simpan rekod yang mencatatkan fasa berbeza. Jadi bila kita dah cek semua, kita pastikan kita rekod mengikut fasa-fasa tersebut. Okey, jangan macam bercampur aduk lah dalam kita punya lembaran semak tu. Kemudian catat masa yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas dan bilangan unit yang dihasilkan. Okey, jadi kita catat supaya kita boleh pastikan masa yang betul-betul diambil untuk menghasilkan bilangan unit itu bertepatan dengan apa yang kita dah rancang pada awal-awal. Kemudian perhatikan faktor yang boleh menjejaskan jumlah masa pengeluaran. Ini bila kita dah catat masa tadi kan, bila kita dah cek adakah mencapai sasaran, kalau tak mencapai sasaran kenapa? Okey, itu kita kena cari faktor lah. Mungkin tenaga kerja kita tak cukup ataupun mesin kita tak cukup. Kemudian memeriksa inventory untuk memastikan pekerja mempunyai bahan yang cukup. Ini kita cek inventory lah supaya proses kerja tu tak terganggu. Pekerja dah ada mesin no problem tapi tiba-tiba barang pula tak cukup kan, bahan tak cukup. Jadi melalui format lembaran semak kerja ni semua tu dah direkodkan di dalam borang tersebut. Okey, fungsi dia apa sebenarnya? Untuk membanding prestasi sebenar dengan apa yang kita rancang pada awal-awal. Apa yang kita nak banding masa sebab kita dah tentukan kan dalam masa contoh sebulan berapa unit kita kena siapkan. Kemudian kita nak bandingkan perancangan kerja yang kita tetapkan. Okey, apa 3M tu? 3M tu termasuk 3M ni sebenarnya dia macam lebih kepada etika bekerja lah, bertindak dengan jujur, berintegriti, membuat perbezaan dalam kehidupan, okey, berdaya saing. Jadi benda tu termasuk dalam perancangan kerja lah, maknanya betul tak kita punya penugasan kita tu yang terlibat, pekerja-pekerja terlibat tu mengamalkan 3M. Okey. Kemudian kita membandingkan prestasi dari segi spesifikasi ataupun kualiti produk. Yang kita nak produk pelanggan nak spesifikasi dia macam ni, kualiti macam ni. Jadi kita boleh bandingkanlah melalui lembaran semak tu. Kemudian kita boleh bandingkan juga dari segi undang-undang dan peraturan. Adakah mencukupi undang-undang yang ada atau perlu ditambah. Okey, mendokumentkan perkembangan. Macam mana kita nak dokumentkan apa yang patut ada dalam tu laporan kemajuan Okey, laporan kemajuan macam tadilah yang saya terangkan pasal format tu kan. Kemudian dalam isi kandungan kita kena masukkan kedudukan sebenar perbandingan perancangan kita tu. Maknanya kita duduk tahap mana. Kemudian pematuhan spesifikasi. Adakah produk yang kita keluarkan tu patuh kepada spesifikasi yang dikehendaki. Kemudian jika berlaku sebarang masalah, catatkan dan juga tindakan yang kita cadangkan. Kemudian dari segi pematuhan undang-undang, adakah mencukupi ataupun tidak. Okey, itu saja untuk topik bab 4 ni. Jadi saya harap jika ada sebarang masalah boleh rujuk saya lah